Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ayat yang ke-42. Kalau orang tanya kita, di mana Ustaz dapat istilah tiga step berlaku kerosakan dalam agama-agama sebelum Islam, dan kena ambil ibrah kepada kesilapan itu mengelakkan berlaku perkara yang serupa daripada ayat ni. Kita pernah beritahu mula-mula telah bulat-bulat barang tak jelas. Mula-mula berlaku ajaran sesat, berlaku punah dalam agama ni, mula-mula dididik untuk telan bulat-bulat barang tak jelas. Dididik untuk telan bulat-bulat barang tak jelas. Lama-lama menjadi orang yang tolak bulat-bulat barang jelas. Lepas tu suka benda yang berkaitan dengan pembohongan. Lama-lama suka perkara yang berkaitan dengan suka, lepas tu menyebarkan berita. Sebab itulah metod atau konsep dalam agama kita dapat cara metod yang benar tu daripada Allah sendiri, daripada Nabi kita. Allah ni boleh je kalau dia kata saya ni adalah Allah, lepas tu Allah tidak mendatangkan dalil, lepas tu mu terima tak terima masuk neraka, boleh? Tengok buat lagu tu. Allah boleh je untuk Nabi, ini Nabi aku ni, mu tak percaya, sudah mati masuk neraka, boleh. Tapi kalau kita tengok setiap surah, bila Allah mendakwa, Allah datangkan dalil. Nabi bila mendakwa, Allah perintahkan Nabi datangkan dalil. Nak ajar dakwa dengan dalil ni adalah metod agama ini. Selain pada agama ini, metod dia dakwa saya tanpa dalil, paksa orang terima. Jadi kalau kita tak suka jenis istilah dakwa dengan dalil, dakwaan dengan dalil ni, sebenarnya kita tak suka metod agama kita. Sama dengan tak suka agama kita lah. Sebab metod ni hanya ada pada agama Islam saja. Kalau bukan Islam, so metod je. Jadi berlaku perbalahan ni sebab masing-masing nak pegang metod yang berbeza. Satu metod nak pegang rujukan, tulisan. Satu metod tafsir dengan rujukan tulisan.
Kita tahu mana berlaku perbalahan ni kerana Kes metod. Hak ni suka metod lagu ni, hak ni saya metod lagu ni. Cuma kita nak tahu metod mana yang betul. Kita tengok Quran menyelebahi metod siapa. Tak boleh kita kata betul dua-dua. Tak boleh kata betul kali belah ni atau betul kali belah ni. Tulisanlah yang menentukan siapa betul. Macam begitulah gaduh antara dua jiran ni. Ni tanah kita, ni tanah kita. Masing-masing aku tanah dia. Kita tak boleh nak kata kita sokong belah A, belah B, betul-betul lagu tu. Kita kata buat keluar geran, nak tengok. Panggil jurukuk. Siapa punya tanah ni? Contoh tak? Jadi haknya ada dalam tulisan geran tu lah. Betul. Mana sekala dia mendakwa, sama dengan tulisan. Betul. Sekarang ni kita, dua-dua orang ni kita tengok. Satu sokong metod lagu ni. Satu sokong metod lagu ni. Jadi kita tengok, Quran sokong belah mana? Quran aja belah metod lagu mana? Kita tengok Quran banyak aja metod belah tulisan, dalil. Setiap dakwaan mesti datang dalil. Walaupun kalau orang tak percaya. Kan? Walaupun mana kalau kita nak cara kita bagi dakwaan tanpa dalil, tak percaya sudah, tapi mati masuk neraka. Tuhan boleh buat lagu tu ke dia dan ke Nabi dia. Tuhan tak buat lagu tu sebab nak beritahu metod biasa, nak beritahu ciri benar lagu ni, ciri tak benar lagu tu. Faham? Jadi kalau kita nak tahu apa takrif berita bohong? Berita bohong konteks kita ialah sesuatu yang menyalahi neraca Quran, menyalahi neraca Nabi, menyalahi neraca sahabat Nabi. Walau siapa pun dia, walaupun Ustaz Razali, bila menyalahi jangan bakar. Agama bukan meletakkan kebenaran pada mulut, pada zat orang, bukan, pada tulisan. Sebab tulisan tak boleh tipu. Orang barangkali dia tak tipu, tapi barangkali dia pun tak jelas. Kan? Agama ni, kalau kita nak faham bagaimana cara kita nak buat agama, macam orang nak pergi Mekah. Dia nak pergi Mekah, kita nak pergi ikut travel ni. Asal muka Ustaz Razali je, kita percaya. Gitu ke? Tak. Walaupun Ustaz Razali kita percaya, tengok juga travel lagi, travel mana. Kan? Ada apa? Ada travel ni, mana ada kelulusan kerajaan tak? Mata boleh share ke tak? Kenapa kita check lagu tu? Nampak tak? Kenapa kita tak pakai? Tahu hidup Ustaz Razali. Gitu contoh kenapa? Kenapa kita berhati-hati? Sebab kita tahu biasa berlaku ialah kadang-kadang kena tipu, contoh tak? Jadi kita kata cara kita lagu tu. Kenapa kita tak guna cara agama lagu tu? Kenapa cara agama ni asal muka ustaz ke dia percaya selalu? Jangan. Agama bukan lagu tu. Bukan cara, metod lagu tu. Walau siapa pun mendakwa, kan? Kalau lagu tu kalau tanah. Ni tanah orang ni Tok Imam. Hak ni orang biasa. Balas dengan Tok Imam. Tanah kita. Kata Tok Imam, mesti tanah dia punya. Gitu ke? Tak boleh kerana kes Tok Imam. Kita tengok geran. Geran tu lah yang menentukan. Kalau geran tu sokong belah orang biasa, bukan Tok Imam, mana betul orang biasa ni, walaupun dia bukan Tok Imam. Mana kalau Tok Imam ni, mana Tok Imam, tapi geran tu tidak menyokong dia. Tak kira lah, kalah lah dia. Tulisan tu lah yang menepati. Bukan kerana dia Tok Imam, bukan. Agama kita aja, standard. Jadi kita nak beritahu, sama'una lil kadhibi ni suka dengan berita bohong. Bohong ni ialah sesuatu yang tidak menepati Quran, menyalahi. Quran kata lagu lain, dia faham lagu lain. Nabi faham lagu lain, dia faham lagu lain. Sahabat faham lagu lain, dia faham lagu lain. Siapa-siapa pun dia. Kan? Bukan kerana kes Ustaz Razali kata, bukan. Kes tiga ni berkata betul lah. Kes tiga kata tak betul lah. Bukan kita kata, sebab tu kita dididik, jangan aja angkat kalam kita, angkat kalam untuk guru kita, jangan. Selama kita tengok benda tu menyokong, menghuraikan kalam yang tiga selangkah tadi, barulah kita akan cakap.
barulah kita akan promosi. Kalau kita pegang metode lagu tu, insya-Allah barang tipu takkan hidup, tidak akan mekar. Tapi kalau kita mendahulukan kalam kita, kalam untuk guru kita daripada kalam Allah, kalam Nabi, kalam sahabat Nabi, tipu bermajalalah. Tipu bermajalalah. Barang tipu duk rata-rata jenuh itu. Ha. Kadang-kadang kita tak sedar lah. Kan? Tak sedar lah, kita tak sedar. Tapi kita kena sedar bahawa bila Allah sebut dalam Quran, barang benar, barang tipu. Barang benar, barang tipu. Walaupun kita tak suka, tapi kita kena terima realiti ini wujud kat luar. Sama'una lil kadhibi, suka dengan kalau wazan fa'al, makna amat suka. Suka dengar dalam ayat sebelum ni, suka dengar, suka sebar. Suka dengar pun suka, sebar pun suka. Sebab tu kadang-kadang jenis orang ni berpenyakit taklah kan nak beritahu ni palsu ni. Sampai orang dah dengar lamanya kali dah palsu. Tapi ada ke orang duk share tu apa? Contoh tak? Kenapa? Bukan dia tak tahu. Lah ni lawas tak? Lagi mana macam ibarat macam bertemu. Mana takkan dia tak boleh jumpa orang kata ni palsu. Tapi dia gitu. Dia penyakit. Lepas tu kalau kita sebar, dengan sebar tu kita dapat duit. Kita mengajar, lepas tu kita baca tu ke orang lain, orang percaya. Lepas tu orang bagi duit kita. Dah panggil ustaz, kita bagi duit lah, contoh tak. Zahir nampak biasa. Tapi sebenarnya duit tu pada hakikat bagi Allah haram. Seperti dia panggil. Makanan paling haram lagi, paling haram sekali, lebih haram pada riba lagi. Mana kalau kita ajar barang tak betul, barang yang menyalahi Allah, menyalahi Nabi, menyalahi sahabat Nabi, barang tu barang tipu, makna dia hasil daripada mengajar tu adalah suhti dia panggil. Jadi mula-mula masa dia mengaji sama'unal kadhibi. Waktu bila tok guru dia mati, dia mengajar pula. Satu, walau belah ni, masa muda belah ni, masa tua belah ni. Ni Yahudi nak cerita. Jadi kenapa cerita lagu tu? Sebab benda ni, contoh 25 Nabi, 25 orang Nabi Kenapa sebut 25 Nabi? Tak sebut ramai. Nabi kan ramai, Rasul kan ramai, bukan 25 je. Tapi kenapa 25 nya sebut? Sebab yang berlaku dalam masyarakat umat Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni hanya berlaku gini-gini 25 ni je. Kenapa diceritakan tentang sifat orang Yahudi ni? Bukan kita, tapi akan berlaku pula. Akan berlaku pula kepada umat kita. Jadi kena berhati-hati. Dan Allah sebut ni, Allah suka ke tak? Tak suka. Bila tak suka, Allah tak pandang kalau dia mati. Kena fikir. Jadi kalau kita tak suka, Quran ni barang benar. Tak ada lah benda-benda Quran. Orang yang duduk dengan Quran ni, dia akan dapat akan dimasuk ke sebab baik. Sebab baik apa dia? Tak suka orang tipu. Sebelum ngaji kita kira telah belaka. Orang suruh orang tipu, kita marah, nak marah. Sikit tipu. Bila tengok ngaji Quran, rupanya Quran marahnya, bukan kita nak buka ustaz marah, Quran marah. Quran yang mensohorkan tajuk ni. Jadi macam mana kita nak kata barang tipu? Barang tipu ni macam mana takrif barang tipu tu? Takrif dia ialah menyalahi Allah, kalamullah, menyalahi kalam Nabi, menyalahi kalam sahabat Nabi, tu takrif dia. 3 step tadi kan Ustaz? 3 step Ustaz kan tadi. Mula-mula telah mula-mula barang tak jelas. Semua tak jelas. Sama'un al-kadhibi. Lepas tu yang kedua, lama-lama tolak bulat-bulat. barang jelas. Anak Mekah. Yang ketiga, suka kepada perhubungan. Memang dia akan jadi bukan suka dengar, suka sebar pula. Dia pula dengan cerita. Dia pula jadi bahagian menerak, menghuraikan pada orang lain. Sebab itulah berlaku pembohongan, benda-benda yang kadang-kadang kenapa ada benda ni? Padahal benda ni bercanggah dengan wahyu. Kenapa duduk? Sebab apa? Sebab konsep kita tak cek benda ni menyalahi Quran ke tak, menyalahi kalam Nabi ke tak, menyalahi sahabat Nabi ke tak, kita pun tak care. Istilah tak care ni, waktu jadi lama-lama barang bohong ni saya sujud. Jadi barang bohong ni ialah barang yang tak jelas. Barang tak tahu punca, barang bohong. Udah, barang tak tahu punca. Bohong.
Nak tu tak ada dalam tulisan. Tak ada dalam tulisan. Barang bohong. Tulisan kata lagu lain, dia kata lagu lain. Kan? Barang bohong. Contoh-contoh kita beritahu yang contoh kata ada janji dalam tanyalah ustaz. Mana dia kata Firaun ni bertaubat, sebab taubat dah Allah terima taubat dia. Adalah. Tanyalah ustaz. Apa kat lidah je tak? Balas ke mak dia. Mak dia kata, ustaz kata lagu ni. Jadi kita dah bila mengaji Quran, Quran kata jelas Firaun ni nak taubat tapi Allah tak terima. Tahu maksud. Jadi kita sebelum kita nak cakap tu, kita kena tahu dulu benda ni menepati ke menyalahi. Kalau menyalahi, tak boleh cakap. Bila kita cakap, kita menjajah barang pembohongan. Rumit bagi orang lain nak ni balik susah. Orang ni telah lagu tu je. Susah. Tengok. Bila tak ada kaedah lagu tu, bila tak ada kaedah, kita tak. Mana sebab kita tak ada apa tu neraca nak tolak barang tu. Macam duit ataupun benda-benda palsu yang kita kan ada neraca sikit. Lepas tu kita boleh tolak. Kalau cakap agama ni kita tak ada neraca, Quran tak ada kita. Jadi begitu. Fa in ja'uka, maka jika mereka orang Yahudi ja'uka datang kepada engkau, dia bila kita ni dah duduk dengan barang tipu lama, barang Taurah ni barang benar dah, dia tak belagangi. Lepas tu pilih-pilih aja. Tak belagangi hukum ni, cari-cari dengar-dengar aku Muhammad Koko ada barang yang boleh selera kita. Mana dia gitu. Tak, bila kita ni dah biasa ditawar dengan barang tipu, barang Quran ni jelas. Jadi tak selera kita. Padahal hak ni betul. Kita nak pakai hak kita biasa faham dah. Padahal Quran tu menyalahi. Maka berilah keputusan kepada mereka berdasarkan Quran, kalau mereka nak terima. Jadi buat makna menetapkan keputusan pun berdasarkan Quran. Tak boleh mana-mana. Nabi tak. Putuskanlah mereka di antara mereka berdasarkan apa yang telah Allah tetapkan. Atau berpaling daripada mereka. A'rid anhum. Berpalinglah daripada mereka. Tapi ada pandangan yang mengatakan berpaling daripada mereka ni telah dimasukkan oleh wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ni ada pandangan, tak apa. Wa in, dan jika kamu berpaling daripada mereka, wa in tu'rid anhum, jika kamu berpaling daripada mereka, mana tidak menghiraukan mereka dalam keadaan menghidupkan wahyu, menghidupkan Quran, menghidupkan hukum Al-Quran. Falan yadurruka syai'an, maka tidak mereka dapat memudaratkan engkau sedikit pun. Jadi kalau kita tengok Quran ni, semua buatlah keputusan, hukumlah berdasarkan tulisan wahyu. Wa in hakamta, jika engkau menghukum, jika engkau memutuskan perkara mereka, fahkum, maka putuskanlah di antara mereka bil qisti, dengan adil. Sebab innallaha yuhibbul muqsitin, Allah suka kepada orang yang berlaku adil.
Satu muqsitin, satu qasitin. Kalau qasitin makna lawannya, muqsitin makna adil. Jadi ayat ini nak beritahu, ayat seterusnya nak beritahu bahawa tidak kesungguhannya orang Yahudi ini dengan kitab mereka. Dengan kitab mereka tak sungguh mana? Bagaimana nak sungguh dengan kitab kamu? Dengan kitab kamu. Jangan terpedaya dengan kesungguhan mereka dengan kitab mereka, dengan kitab kamu. Sebenarnya dengan kitab mereka tak sungguh mana. Dengan kamu tak sungguh mana juga. Milih-milih. Kalau sesuai ambil, tak sesuai tak ambil. Gitu ya. Bukan sungguhan, bukan bila sungguh macam dia tu nak sangat kebenaran tak. Tuhan nak beritahu makna degil kat situ. Wa kaifa yuhakkimunaka? Bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim dalam memutuskan hal mereka. Sedang Taurat duduk dekat mereka yang Allah telah beritahu dah cara untuk memutuskan hukum, mereka tak cara mana juga. Bila tengok tak belagangi kat kitab mereka cari kamu. Bukan cari ke kamu tu atas dasar kesungguhan, atas dasar nak cari hak sesuai dengan nafsu mereka. Wa indahumut Taurah, dan pada masa yang sama, pada masa yang sama di sisi mereka ada Taurah. Nak beritahu apa? Nak beritahu orang Yahudi ni tidak cakna dengan tulisan. Itu je. Fiha hukumullah. Di sana ada hukum-hukum Allah. Cara untuk memutuskan satu keputusan, satu hukuman jenayah. Summa, kemudian yatawallawna min ba'di dzalik. Kemudian mereka berpaling dari sesudah itu. Summa yatawallawna min ba'di dzalik. Jadi Tuhan nak suruh kita sebagai umat Muhammad ni, sebagaimana Yahudi dengan kitab mereka, tengok pula dengan kitab kita. Kita ni sungguh ke dengan kitab kita? Makna bila menepati, alhamdulillah. Kalau tidak menepati, kita nak ikut hak menepati ke? Kita nak tetap ikut hak tidak menepati? Ada barang luar tidak menepati kalam wahyu, bertembung. Mana kita nak sungguh? Hak tidak menepati ke hak menepati? Wa ma ulaika bil mu'minin. Tidaklah mereka termasuk orang-orang yang beriman. Sungguh mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Sesungguhnya kami telah menurunkan Taurah tu, kami turunkan. Inna anzalna Taurah. Di dalam Taurah itu ada panduan tentang penghidupan mereka, cara nak menghukum. Dan kalau mereka melaksanakan panduan itu, membuahkan keyakinan. Dia kata cahaya itu membuahkan keyakinan. Yakin, jelas. Memutuskan dengannya para nabi. Jadi nabi ini metod dia memutuskan berdasarkan apa yang tertulis dalam Taurat. Tak boleh mana-mana.
Memutuskannya para nabi. Alladzina aslamu. Nabi yang berserah diri. Nabi yang berserah diri kepada Allah. Demikian juga lilladzina hadu. Demikian juga orang-orang Yahudi. Mana orang Yahudi pun telah dididik metod dalam apa-apa agama ialah mesti merujuk kepada tulisan. Tak ada mana-mana. Lilladzina hadu. Begitu juga para ulama Yahudi. Ya, begitu juga bukan. Bukan. Jadi balik silap. Menghukum dengannya para nabi yang menyerah diri, yang berserah diri kepada Allah untuk memberi keputusan kepada orang-orang Yahudi. Lilladzina hadu, untuk memberi keputusan kepada orang-orang Yahudi. Bukan nabi saja, warabbaniyun, dan para apa tu rabbaniyun ni para ulama juga lagu tu buat keputusan berdasarkan apa yang tertulis dalam Taurat. Wal ahbar, para pendeta pun lagu tu juga. Siapa para nabi, para alim, ulama dan para pendeta ni diperintahkan, sebab mereka diperintahkan untuk menjaga, untuk memelihara. Bimastahfizu, untuk memelihara, minta pelihara kitab Allah supaya menjadi kitab yang berautoriti. Mana maksud berautoriti ni? Tulisan biarlah tulisan Taurat ni tidak meletakkan mulut manusia melebihi tulisan Taurat, kan? Kalau mulut manusia melebihi tulisan Taurat ni, jadi tak autoriti dah Taurat ni, jadi macam saja. Biar Taurat ni jadi autoriti dalam keputusan. Tidak boleh kalau manusia menyalahi kalau Allah Taurat. Dan menjadi saksi. Wa kanu alaihi syuhada, terhadapnya, menjadi saksi terhadapnya. Yang ini dia kata mereka dijadikan rujukan tentang kitab itu dan dijadikan rujukan dalam hal yang sama bagi manusia. Hal tak adalah bila berlaku ketidakjelasan balik kepada tulisan. Jadi sebagaimana pernah berlaku zaman Nabi dan para sahabat, iaitu sebelum Quran turun ni dah berlaku dah kalam manusia melebihi kalam Allah. Tulisan ni ada saja, tak pakai mana. Jadi bila duduk dalam keadaan lagu tu, takut nak cakap. Kan orang dah tafsir dah. Kalau manusia, kalau Allah ni tak apa cara mana dah. Duk kalau manusia padahal menyalahi. Nak bersuara benda yang canggih hak manusia mendapati wahyu ni satu hal. Ujian juga. Jadi ujian bagi para nabi, para sahabat nabi, dan ujian bagi kita sampai hari kiamat. Di sebalik cabaran, di situ ada keselamatan. Di sebalik ketenangan, di situ ada apa? Ada keseseraan azab Jahannam. Tak. Jadi kita bimbang tu, takut tu. Kalau ikut kita nak selesa tak sia, nak jadi cari penyakit. Begitu cari penyakit lah. Cabaran ni cari penyakit. Orang kata cari penyakit.
Bagi orang yang toksik, kita cari penyakit. Kita mau hati jiwa kita toksik, tapi kalau duduk diam, tak sedap juga. Kan? Duduk diam dalam keadaan kita ni saja lagu tu. Kan? Baca Quran kena baca. Tengok baca pun tengok cerita dia orang duduk diam ni neraka, duduk diam ni neraka. Tak sedap kita. Bila kita nak ibarat macam Quran duk cerita, duduk diam ni bakal celaka, duduk diam ni bakal celaka. Yang bercakap ni cabaran berlaku. Cabaran berlaku tapi Allah beri janji dengan keampunan, kan? Allah minta kita bersabar. Maka janganlah takut kepada manusia. Janganlah kamu takut. Fala takhshawun nas wakhshawni. Takutlah kepadaku. Dalam keadaan kalam manusia sudah melampaui kalam Allah, kalam Nabi, maka masa tu nak cakap jadi payah. Sebab bagi orang tulisan bukan harga dah. Hak berharga ialah hak orang kata, hak masyarakat kata. Nilai orang ni betul ni bila serupa masyarakat, serupa dengan orang. Serupa tulisan, tak serupa tak penting mana. Macam mana kita nak cakap tajuk Quran masa tu? Kita fikir cabaran dia masa. Lepas tu kita jadikan pula mengajar ni sebagai utama, cari pitih. Ibarat gitu. Masa hidup cari pitih. Lagi susah. Nantikan. Padahal bila kita sanggup bersusah payah dalam menyampaikan wahyu, walaupun susah sekalipun, Allah menjanjikan akhirat, menjanjikan keampunan, syurga. Jadi tawaran yang begitu hebat, kita tolak, kita ambil keuntungan dunia yang sedikit. Itulah yang dimaksudkan dengan wala tashtaru bi ayati samanan qalila. Wa man lam yahkum, barang siapa yang tidak memutuskan sebagaimana ada dalam tulisan Quran. Dalam keadaan dia ada dua keadaan. Kalau dia kata hak tulisan tu benar sebenar, tapi tak ada arah, dosa besar. Kan? Tapi kalau dia kata hak luar Quran lebih baik daripada Quran, jadi akidah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Tak betul akidah dia. Wa kata benar, dan kami telah tetapkan alaihim, ke atas mereka, kami telah tetapkan bagi mereka di dalam Taurah. Fiha ni di dalamnya ni Taurah, bahawa jiwa dibalas dengan jiwa, ataupun nyawa dibalas dengan nyawa. Annan nafsa bin nafsi. Nyawa, jiwa tu nyawa, kan? Manakala mati, cerita dia mati. Kalau menyebabkan kematian, cerita dia kematian. Kalau melibatkan mata, mana balas dia mata. Wal aina bil aini, mata dengan mata. Wal aina bil aini, wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, telinga dengan telinga. Wasinna bis sinni, gigi dengan gigi.
Wal juruha qisasun. Dan luka-luka pun ada qisasnya. Balas. Maksud qisas ni balasan yang serupa. Mana pilihan kepada orang yang menuntut. Kalau dia menuntut, itu hak dia. Tapi kalau dia tasaddaqa, mana sedekah, mana melepaskan hak qisas kepada orang yang dituntut, faman tasaddaqa fahuwa kafaratul lah. Faman tasaddaqa bihi, barang siapa yang melepaskan hak qisasnya kepada hak qisasnya dari orang yang dituntut, fahuwa kafaratul lah, maka itu menjadi penembus kepada dosanya. Fahuwa kafaratul lah, maka itu menjadi penebus kepada dosanya. Dan barang siapa yang tidak memutuskan berdasarkan wahyu, tulisan, berkaitan dengan hukuman manusia dengan manusia, faulaika humul zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Wa qaffayna, kami iringi, kami teruskan jejak, kami iringi atas jejak-jejak mereka. Wa qaffayna ala atharihim, bi Isa bin Maryam, dengan mengutuskan Isa anak lelaki Maryam. Musaddiqa, yang membenarkan, musaddiqa yang membenarkan, lima baina yadaihi, terhadap apa yang di antara kedua tangannya. Maksud kedua tangannya ialah kalau merujuk masa sebelumnya, kalau merujuk tempat di hadapannya. Jadi lima baina yadaihi ini kalau merujuk tempat hadapan, kalau merujuk masa sebelum. Minat Taurah, dari kitab Taurah, iaitu Taurah. Jadi kalau min tu makna iaitu dipanggil min bayaniyah dia. Penjelas. Min bayan. Min makna penjelas kepada apa dia? Lima baina yadaihi, iaitu Taurah. Wa atainahu, dan kami memberikan kepadanya, wa atainahu, dan kami beri kepadanya Injil. Di dalamnya ada panduan dan cahaya. Fihi hudan wa nur. Di dalamnya ada panduan dan cahaya. Tadi Taurah dia kata fiha, sebab ada ta marbutah. Injil fihi. Wa musaddiqan, dan membenarkan, konsep Injil pun membenarkan terhadap apa yang sebelumnya minat Taurah.
minat Taurah wa hudan, dan panduan, wa mau'izah, dan pelajaran, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau Syekh ni dia cuma lagu mana? Muttaqin, bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Syekh ni pimpinan Ar-Rahman, coba dia, bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Dia nak beritahu takwa ni sifat yang yang diberi kepada orang yang nak dan usaha. Bukan datang golek. Orang yang nak dan usaha. Bukan masuk selalu. Datang kemudian setelah ada nak dicampur dengan usaha. Wal yahkum, dan hendaklah memutuskan. Jadi nak beritahu sebagaimana orang yang duduk di bawah naungan Taurah ni terikat dengan Taurah. Orang yang duduk di bawah naungan Injil terikat dengan Injil. Begitulah orang yang duduk dalam Quran terikat dengan naungan ataupun apa yang ada dalam Quran. Tak boleh kita kata Quran belah lain, kita belah lain, tak boleh. Bima anzalallah, dengan apa yang telah Allah turunkan. Wal yahkum ahlul Injil, dan hendaklah pengikut Injil memutuskan terhadap apa yang Allah telah turunkan di dalamnya. Jadi kenapa Injil kata lagu lain, umat Nasrani buat lagu lain? Sebab metod berubah. Metod mulut lebih autoriti pada tulisan, maka punah. Ajaran mana-mana yang berkitab punah belaka. Okey tu. Islam je masih. Tu pun mana kita kena berlaku mana pencanggahan. Satu, nak mengutamakan metod seolah jangan tanya tulisan, jangan tulisan, telah saja. Satu lagi, metod setiap dakwaan mesti ada tulisan. Sebenarnya kita kena faham lah. Bila kita mengaji Quran, kita faham mana yang betul. Kita tidak mendabik dada betul kawan ni, betul kawan ni. Kita kata, hak Quran kata betul, Quran duduk belah mana? Sebab Quran ni, dia kita tak boleh kata sekitar betul. Kita kata Quran betul. Sekarang Quran duduk belah mana? Baru ada. Kan? Quran duduk belah mana? Kalau Quran duduk belah mu, betul. Quran duduk belah aku, betul. Jadi, metod mana yang telah Quran suruh kita? Metod tulisan. Start daripada surah Fatihah sampai surah Nas ni, kita nampak metod tulisan. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak memutuskan dengan apa yang telah Allah turunkan dalam tulisan Injil, faulaika humul fasiqun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi sama juga Quran itu juga. Wa anzalna, dan kami telah turunkan ilaika, kepada engkau, kitab, yang ini Al-Quran. Kitab sini Al-Quran. Kan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil haq, dengan kebenaran. Satu lagi nak beritahu, bila bil haq, mana untuk mentahirkan mana yang benar, mana yang salah. Kalau dekat luar berlaku perbalahan, A kata benar, dia benar. B kata dia benar. Kita sokong belah hak Quran, sokong. Kebenaran tu ialah tengok pada metod. Metodologi, metod tu lagu mana. Ni apa tu celah umur kita 42. Kita pernah duduk dua metod. Dulu duduk metod belah sana. Bila mengaji daurah, kita ubah pahaman duduk metod belah ni. Sebab kita tak faham kat dulu. Sebab tuduhan terlalu banyak kan. Tuduhan terlalu banyak. Jadi kita pun tak adalah
Kita duduk macam sakut lagu tu lah. Tak mengaji Bila kita mengaji Quran, nampaklah metod mana betul. Cuma bila kita jadi nampak mana betul tu, kita tengok metod mana yang risiko pembohongan tu kurang. Metod mana risiko pembohongan tu banyak, kita tengok. Masa tu kita sedar. Bila kita mengaji, hai banyak orang tipu ni. Duduk pula metod ni. Kita baru sedar metod ni salah. Kan? Kita tengok duduk pula ni kan, makna terjaga sebab kita kembali, bukan kembali kepada kita kata, kembali kepada tok guru kita kata, kita kembali kepada hak asal. Mana kalau saya kata atau sama-sama kata yang menyalahi 3 rangkaian tadi, buang gitu je. Kan? Sebab kita boleh bercakap apabila hanya sekadar menghuraikan dakwaan yang sedia ada. Kita tak boleh nak buat dakwaan baru, agama tak boleh. Kemah dah agama ni, sempurna dah. Allah kata, Nabi kata, sahabat Nabi kata, sempurna dah. Kita hanya menghuraikan, bagi orang nampak. Apa makna sempurna? Tak boleh kita kacau daun, tak boleh. Bagi jadi hak jelas, kita tak jelas, tak boleh. Hak. Sehingga jadi lama-lama, kita kena bertanggungjawab. Besok akhirat, tanggung kita. Kita kena pastikan, bila kita mati, orang tak bersama kita, tak apa. Orang tak sedengar buah kita, tak apa. Hak kita bimbang ni, bila nak jumpa Allah, jumpa Nabi, Allah dan Nabi tak duduk belah kita. Macam mana? Kita fikir lagu tu. Mana mungkin kalau kita bercakap ni, kita tahu ada orang terima, ada orang tak terima. Kan? Tapi kita fikir hak yang jaga balik ke Nabi Muhammad ialah kalau Allah dan Nabi tak duduk belah kita. Memang syok duduk belah sana. Contoh, syok. Asal syok lah duduk belah sana. Nampak macam syok. Oh, sokong belakang ramai sokong kita. Tapi bila ke akhir esok, dia tengok kita ni salah. Hak 1000 orang yang sokong kita ni, kita ajar salah, nak pijak kepala kita. Kan? Kita kena fikir panjang. Kita tak fikir seronok sekejap ke, susah sekejap. Biarlah susah sekejap. Di sebalik kesukaran tu ada apa? Ada keselamatan. Di sebalik kesenangan tu ada kesasaraan yang menanti. Kita cakna sungguh, aku nak duduk belah betul ke mana. Buat kajian habis-habis. Sebab bila kita bercakap mesti ada pengikut. Kalau kita ajar tu betul, alhamdulillah. Tapi kalau tak betul, macam mana? Kalau 1000 orang nak pijak kepala kita. Itu kita fikir. Sebab Quran ni Allah kata muhaimin, dia kata. Apa dia muhaimin? Neraca. Neraca kepada kitab selain Quran. Sama ada kitab Taurat, Injil, Zabur ataupun kitab-kitab manusia yang bukan Quran. Mana kalau menepati Quran betul, kalau menyalahi Quran tak betul. Kalau kita kata betul belaka, ilmu ni luah. Ilmu ni luah. Kan? Mungkin Fir'aun ni dan taubat. Contoh tak? Padahal Quran kata dia mau nak taubat, tapi Allah tak terima taubat dia. Tu hak jelas. Ilmu ni luah. Kita faham betul ilmu ni luah. Tapi luah mana ilmu Allah tidak akan menyalahi kitab ini. Tidak menyalahi. Mana kalau menyalahi bukan ilmu Allah tu baru tipu. Bila menyalahi bukan ilmu Allah baru tipu. Kalau gitu puja benda pun ilmu Allah luah. Semua buat alasan lagu tu. Puja benda ilmu Allah luah. Bila kita kata puja benda tak betul, ilmu Allah luah. Orang batin hidup tenang lagu tu. Orang Yahudi nak guna hujah lagu tu. Orang Nasrani nak guna hujah lagu tu. Jadi Allah kata Quran ni muhaimin. Kenapa dia muhaimin? Sebagai neraca. Sebagai apa? Sebagai kayu ukur. Kayu ukur. Batu ukur, kayu ukur. Kayu ke batu? Kayu ke batu dah. Kayu ukur. Maksud kayu ukur? Apabila mendapati kalam-kalam yang selain daripada Quran menyalahi kalam ini, tak betul. Satu kalau kita, orang kata kalau kita mengaji habis Quran ni,
Kita mengaji hadis mudah, mengaji fiqh mudah. Semua kalau apa tu ilmu-ilmu selain pada Quran ni semua membawa satu tajuk, iaitu nak bawa kepada menepati Allah, menepati Rasul. Kita takkan bimbang mengaji tajuk. Kalau tiba-tiba tengok macam ni ada masalah. Kita mengaji hadis. Sebab hadis ni mengaji Quran, nak faham Quran kena ada hadis. Mana lagi banyak mengaji hadis, hadis ni menjelaskan lagi mana Quran. Lepas tu ngaji sahabat pula menjelaskan lagi mana Quran. Apa-apa ilmu pun menjelaskan lagi. Bila menyalahi kita tanya lari panduan ni. Balik pada asal. Membenarkan terhadap apa yang sebelumnya dari kitab. Wa muhaiminan alaih. Dan kayu ukur ke atasnya. Fahkum, maka putuslah, kau putuslah bainahum, di antara mereka, terhadap apanya Allah telah turunkan. Bima anzalallah, terhadap apanya Allah telah turunkan. Jadi kalau apa yang mereka hendak menyalahi Quran, jadi dia gini kaedah. Bila menepati, okey. Kalau menyalahi dia gini, dia ada dua, sama ada wahyu atau nafsu. Dia tak ada tiga. Kalau menepati, makna wahyu lah. Kalau bukan wahyu, nafsu. Kalau wahyu, wahyu lah. Kalau bukan wahyu, nafsu. Gitu. Kalau menepati wahyu, wahyu lah. Kalau menyalahi, nafsu. Dia tak ada tiga. Bukan wahyu, bukan nafsu, tak ada. Kalau duduk dalam wahyu, makna kalau tidak, kalau luar asbab, bukan wahyu, setan. Bila tajuk setan, setan ni kena faham, dia ni bukan sekadar nak buh kita dalam neraka, tak. Dia nak hilang nama kita dalam syurga selama-lamanya. Jadi bila belah setan ni kita hendak hati-hati. Bukan benda kecil. Bila nama setan, dia bukan nak buh kita dalam neraka aja. Dia nak buang nama kita dalam syurga selama-lamanya. Jadi orang yang duduk dalam ruang lingkup tulisan wahyu ni, yang telah Allah beri jaminan selamat atas usaha dia mengaji wahyu, Allah beri jaminan selamat. Wala tattabi' ahwa'ahum, janganlah engkau mengikut kehendak nafsu mereka. Jadi an ni mana mujawazah. Amma ni, an ni mujawazah. Mana mujawazah? Berpisah. Ada unsur pemisahan. Ikut nafsu mereka, lepas tu berpisah dengan wahyu. Mana berpisah dari apa yang telah diturunkan kepada mereka dari kebenaran. Nak ikut wahyu, kena tolak nafsu. Nak ikut nafsu, kena tolak wahyu. Dia gitu. Kita ikut mereka, tapi ikut dalam wahyu lagi mana ada. Bila ikut mereka, terpisah dengan wahyu. Kalau ikut wahyu, terpisah dengan mereka. Ada orang Yahudi Nasrani, kita bukan tak ikut Quran. Tengok akidah macam serupa. Dia buat guna hujah dia lah. Amalan macam tak serupa. Kira amalan tak serupa. Kan? Jadi tak ikut amalan tak serupa. Allah kata, likulli, Allah jawab, likulli ja'alna. Bagi setiap umat itu, sebenarnya amalan tak serupa itu tak masalah. Yang penting, akidah kena serupa. Dan akidah serupa, yang Allah buat setiap umat ni, dia ada passion amalan dia. Allah tetap dah. Mana bila umat akhir zaman, kena ikut fashion amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Likullin, bagi setiap likullin ni likulli umatin maksudnya.
kami jadikan kamu ni syir'atan, peraturan. Wa min hada, peraturan dan jalan yang terang. Aturan dan jalan yang terang. Akidah serupa, tapi amalan, metod bersyariat berbeza. Setiap umat. Akidah serupa setiap umat. Metod beramalan dia. Nabi ni lagu ni, Nabi ni lagu ni, Nabi lagu ni. Tapi akidah semua serupa. Walau sya Allah, kalau Allah kehendaki, kalau sekiranya Allah kehendaki, la ja'alakum, Allah akan jadikan kamu ni umat yang satu passion. La ja'alakum ummatan wahidah. Kalau semua seperangai tak, sesifat, seperangai. Jadi tak ada sekolah, tak ada guru, tak ada murid, tak ada perjuangan. Semua tauhid belaka. Semua tauhid belaka, tak ada kelah, daurah pun tak ada. Semua lahir-lahir, semua tauhid, semua kubah. Semua perangai spesialnya. Kan? Tak ada perjuangan, tak ada sekolah, tak ada guru, tak ada kesabaran. Walakin, akan tetapi, Allah mengadakan berbezanya untuk menguji orang yang beriman dan menguji orang yang tidak beriman. Liyabluwakum fima atakum. Dia hendak menguji kamu pada apa yang telah Allah berikan. Siapa yang menghargai, siapa yang tidak menghargai. Siapa yang menghargai, Allah balas baik. Siapa yang tidak menghargai, Allah balas buruk. Sebenarnya dulu dia berlumba atas dasar amalan dulu, pahala dapat. Sekarang ni dah bila umat Muhammad ni kena ikut Muhammad lah. Semangat dalam beramal tu kena, tak kisahlah. Mu dulu ikut Musa, mu dulu ikut Isa, dah datang ni Muhammad ni kena ikut Muhammad lah. Tapi dari sudut akidah dia serupa, dia semangat serupa. Bila semangat serupa, akidah serupa, semangat amal pun serupa, syurga juga. Walaupun cara beramalan ni beza Nabi berbeza, maka berlumba-lumba kamu dalam perkara yang patut berlumba-lumba. Apa kamu nak balah masalah amalan beza ni? Fastabiqul khairat. Jadi mana yang lebih yang Allah lebih tengok, dia sudah buat akidahnya dan dia sudah semangat beramalnya. Tak kisahlah dia dah bunyi umat Muhammad sekarang ni, kena ikut Muhammad lah. Tapi walaupun orang dulu dia ikut Musa dulu, sekarang ikut dia Muhammad, tapi sama-sama semangat untuk beramal, sama-sama ke syurga. Tak boleh kata sekarang ni dah kamu dah lahir, dah hidup zaman Muhammad, tak boleh ikut dah. Dulu kena ikut sekarang. Tapi kalau tok ni beramal cara Musa, mu beramal cara Muhammad, akidah serupa, Nabi yang berbeza. Tokmu ikut Musa, mu ikut Muhammad, tapi semangat punya pasal serupa, maka sama-sama jumpa kat syurga. Walaupun cara beramal beza. Tokmu ikut Musa, mu ikut Muhammad. Mu tak boleh ikut Musa dah sebab masuk dah kan. Ilallahi marji'ukum jami'an, kepada Allah lah tempat kembali kamu semuanya. Fayunabi'ukum, lalu dia akan menjelaskan kepada kamu, memberitahu kamu terhadap apa yang adalah kamu, bima kuntum fihi, padanya takhtalifun, kamu berselisih. Jadi berselisih ni berlaku, Tuhan beritahu. Kita pening lah. Orang kata lagu ni, jangan pening. Mengaji Quran, tengok Quran sokong belah mana. Duk belah tu lah.
Kita kata pening lah, orang kata lagu ni, orang kata lagu ni. Terus saya ngaji senang pada muka aku. Tak boleh lagu tu. Kita mengaji, kita ngaji Quran, tengok Quran kata duduk belah mana betul. Kita duduk belah tu. Kita duduk belah tulisan. Yang memang belah tulisan ini dia tidak menyelebahi mana pihak. Dia hanya menyelebahi kebenaran. Kalau tulisan duduk belah sana betul. Kalau tulisan duduk belah sini betul. Tak? Jadi mana kita balik kepada tulisan. Waktu dia kena Quran kata bila berlaku perbalahan balik kepada tulisan. Tulisan tak pernah bohong. Kan? Kalau ikut manusia bila tak jelas. Ada orang bila berlaku apa tu perselisihan antara masyarakat, ada lagu mana tu saya ngaji, tu saya ngaji. Tu saya ngaji lagi tak jelas. Baik ngaji. Kan? Wa anihkum, dan hendaklah kau memutuskan bainahum di antara mereka dengan apa yang Allah telah turunkan tadi kan. Haknya jangan boleh. Dengan apa yang Allah telah turunkan. Wala tattabi', janganlah engkau mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Jadi orang yang ikut nafsu ni memang dia nak, memang ujian kita lah. Kita ni mengaji wahyu, nak ikut wahyu. Ngaji sana, ngaji sini. Tak ada sana, tak ada sini. Tengok Quran kata Tuhan betul. Tapi duduk dengan masyarakat, ujian lah. Masyarakat ni dia, hak dia buat dia tak fikir dah. Kita nak mengajar wahyu ni, nak masalah hak wahyu kata tulisan kata. Betul dah kita kata tulisan kata. Tapi tengok hak orang buat tu menyalahi tulisan. Ada ujian buat kita pula. Dia kata wala tattabi' ahwa'ahum wahdharhum. Berhati-hatilah terhadap mereka. Berhati-hatilah terhadap mereka. Jadi Allah beritahu kita berhati-hatilah barang tak ada tulisan. Apapun setialah dengan tulisan. yang akan yaftinuka ni fitnah ni mana? Membahayakan, memalingkan engkau dari sebahagian dari apa yang Allah telah tuliskan. Tulisan tengok. Kita tahu dah tulisan kata lagu ni. Tengok orang buat menyalahi tulisan. Lepas tu nak ikut siapa? Allah kata suruh ikut siapa? Ustaz nak ikut mana ustaz? Tulisan kata lagu ni, orang kata lagu ni, nak ikut siapa? Tanya Allah. Dia ada 3. 1 nak ikut tulisan. B tak ada arah. C lawan. Kan? Kalau kita mengaji, kita kemungkinan A, B. C insya-Allah tak. Tapi kalau tak ngaji C. Kalau tak ngaji langsung C. Sebab dia nak duduk belah C, buat apa? Orang mengaji sama ada A, B. C bahaya. Kerana kita mengaji ni, kita Allah buang kita daripada kelompok C. Tinggal lagi A atau B. A nak buat berdasarkan tulisan. B tak ada arah. C lawan, tetap lawan. Nampak tak? Jadi apa tu, memanglah ustaz kita tahu dah tulisan nak lagu ni kan. Lagu mana? Tak apa, baik mengaji. Kalau jadi C, Allah kata C ni gelak harapan ke syurga. Duduk dalam gelak ni 3 kemungkinan. Duduk dalam syurah ni A atau B. Kita boleh berusaha A atau B. Tapi kalau C ni, dia 3 kemungkinan. Sama ada masuk neraka dulu. Dalam gelap ni gitu. Masuk neraka dulu. Atau masuk neraka selama-lamanya. Atau dia haramkan daripada dapat syafaat Nabi. 3. C. Lepas tu bila mengaji ni, dia takkan C. Dia atas A atau B.
dia akan berpindah. Tapi kalau tak mengaji sih, lepas tu mengaji saja. Tak. Baik mengaji, alhamdulillah. Sekurang-kurangnya kita tak tolak. Kalau kita tak mengaji, kita akan tolak tulisan. Tolak tulisan memang berat ranang. Tolak tulisan memang tak ada harapan kita. Memang gelap. Kalau kita mengaji ni, kita tahu tulisan kata lagu ni, tapi tak ada arah. Alhamdulillah. Baik pada C. Tapi kalau boleh A lah. Tapi kita kata, ngaji saja Ustaz, tak boleh buat A. Lebih baik B daripada C. Lebih baik mengaji, tahu barang ni kena lagu ni sebenarnya. Tapi tak ada arah. Daripada kita tolak barang tu. Barang tu tulisan. Authority. Tolak barang authority. Kan? Jadi makna lain. Makna kepahaman. Makna akidah. Atau kita kena beringat lah. Tak ada arah pasal Kelantan, tak ada arah. Tahu dah tak ada arah. Tahu dah kena A, cara A tak ada arah, kena B. Contoh lah. Kita nak beritahu lagu ni. Kadang-kadang orang kata, sama je kalau gitu, tak mengaji. Sebenarnya kita nak beritahu lebih baik mengaji. Sekurang-kurangnya kita tahu dah betul lagu mana, kita tak tolak. Kalau orang kosong tu memang ibarat orang kata duduk atas pagar, tunggu masa. Dia kata toksik akidah. Tak betul. Ataupun betul hak ni. Padahal betul hak ni contoh tak. Dia menolak tulisan ni bahaya. Jadi orang kalau tak mengaji dia tak tahu menolak tulisan ni bahaya. Dia tahu dia kira dia. Jadi kita orang apa? Dalam konteks apa benda yang Allah suruh kita buat mengaji ni sebenarnya baik mengaji sebenarnya. Baik mengaji. Kita tak akan tolak, tak akan mudah tolak. Kita mikir, takut sikit mikir. Nak belah ni mikir. Jadi dia je macam bimbang. Jadi macam dia tahu bahaya. Dia nampak bahaya tu. Kalau tak ngaji tak nampak. Dia tak tahu bahaya apa dia. Dia tahu orang sedap dia. Oh. Sambung lepas ni kita ulang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa an jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. No.